dan disahihkan oleh Al-Hakim Al-Zahabi. Apa maksud disahihkan oleh ulama-ulama ini? Kadang-kadang ada yang maksud disahihkan oleh Al-Albani. Sebab kita sebut kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sahih kan? Kitab yang lagi 4 ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif kan? Jadi dibahaskan oleh para ulama hadis itu. Yang dia orang yang go through hadis-hadis di dalam kitab ini, dia akan hadis ini sahih. Setengah tu dia kata hadis ini sahih dengan syarat Bukhari. Maknanya hadis itu sahih dia kuat sebab dia mengikuti syarat Bukhari. 4. Jumhur berpendapat jika imam membaca Al-Fatihah secara jahar, makmum tidak perlu membacanya. Makmum hanya membaca bila imam membaca secara sir. Al-Albani berpendapat terdapat nasah perkenaan bacaan makmum dalam kes pada. Apa maksud nasah? Nasah maksudnya membatalkan. Nasah dan nusukh. Nah, setakat ni ada apa-apa tak? Sir dan jahar tu beza macam mana? Beza macam mana? Macam apa tu sir atau jahar? Okey, sir tu baca perlahan lah. Ya, maksud salah. Jahar tu baca dengan kuat. Baca dengan kuat tu maksudnya orang dengar lah, bukan menjerit kan. Orang dengar lah. Saya kata kuat, menjerit lah. Okey. Ada apa-apa lagi tak kenaan dengan perkara itu? Saya nampak bahawa perkara lah. Al-Fatihah ada tak? Membaca amin setelah Al-Fatihah ada juga Al-Bukhari dan Abu Dawud. Amin. Membaca dengan sir atau jahat? Pendapatnya rajih ada membaca dengan jahat. Cuma tuan-tuan, saya terlupa. Bila saya sebut rajih, pendapat yang kuat, yang rajih, yang ditarjihkan, dikuatkan ya. Rajih pendapat yang kuat. Jumhur pendapat yang majoriti. Okay. Apa dia ijma'? Sebab kadang-kadang orang suka sangat sebut. Dia kata benda ni ijma'. Apa maksud ijma'? Ijma' ni maksudnya perkara itu tidak ada ulama yang berbeza pendapat. Setengah orang dia anggap ijma' ni tak ada kaitan dengan Quran dan Sunnah. No. Ijma' itu benda yang ada dalam Quran dan Sunnah yang para ulama tak ada perbezaan pendapat. Sebab dia kata kita ikut Ustaz, dia kata kita tu Quran, Sunnah, dan kita tu ijma'. Dia kata ijma' tu lain pula. Ijma' tu benda yang ada dalam Quran yang pada ulama, benda yang Quran dan hadis yang pada ulama tidak ada perbezaan pendapat berkenaan dengan perkara itu. Contoh apa? Ijma'. Solat 5 waktu. Ijma'. Tak ada ulama yang berbeza pendapat. Puasa di bulan Ramadan, ada tak para ulama yang berbeza pendapat? Solat jemaah, bila ada jemaah lelaki dan wanita, yang menjadi makmum, menjadi imam adalah lelaki. Ijma'. Ada tak para ulama yang kata perempuan boleh juga? Ada tak? Ada orang tapi dia bukan ulama. Amin awalun. Kalau orang Tawar dia kata ulah dalam semua. Nah, tuan-tuan orang bila sebut perkara itu, kita ni kadang-kadang mudah di lidah kita. Kita buat apa-apa kita kata bid'ah hasanah kan. Okay. Orang seperti Ibn Wadud ni tuan-tuan, dia buat benda tu, dia kata bid'ah hasanah. Dia kata dia buat benda yang baik. Dia kata aku bukan buat ajak orang bunuh orang ke apa. Aku ajak orang sembahyang dan aku baca khutbah, ingatkan orang tentang agama. Dia kata bid'ah hasanah. Jadi kita kalau terlalu liberal dengan istilah bid'ah hasanah ni, kita terpaksa setuju dengan Ibn Wadud lah. Sebab dia kata dia bukan ajak orang buat benda jahat, baik. Tapi kita katakan benda itu bid'ah sebab apa? Sebab Rasulullah SAW tidak pernah mengamalkan perkara tersebut. Rasulullah solat jemaah, yang jadi imam ialah lelaki, bukan wanita. Bukan wanita. Jadi siapa yang nak guna alasan bid'ah hasanah ni, dia kena berguru dengan Ibn Wadud. Sensitif tu kan. Al-Albani membahaskan tentang sunnah makmum membaca amin secara zahar bersama-sama dengan imam. Okay, Al-Albani membahaskan sama-sama dengan imam ataupun imam dulu. Al-Albani membahaskan. Okay. Pendapat yang kuat ialah bersama-sama. Sebelum amin ada bacaan apa tak?
Saya tak tahu tempat tuan-tuan, tapi tempat saya di utara Semenanjung ada orang suruh baca doa untuk ibu bapa. Rabbil firli wali walidayya. Sebab dia kata Fatihah kita ni malaikat akan mengaminkan, dia kata. Jadi kita ambil peluang doa untuk Allah ampun dosa Allah. Pandai dia. Tapi tak ada lah sandaran daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada dalam kitab-kitab Melayu lama dulu ada. Sekarang ni jarang dengar orang bincang dengan beliau gitu. Tapi dulu ada. Okey, membaca surah selepas Al-Fatihah. Kita sebut lagi beberapa perkara. Kadang-kadang Rasulullah membaca surah panjang dan kadang-kadang surah yang pendek. Bila ketika Rasulullah baca banyak? Solat fardu, kita tak sebut solat lain. Solat apa? Solat subuh. Solat subuh biasanya ayatnya berapa banyak Rasulullah baca? Biasanya dalam 100 ayat. Tapi kita kalau baca 100 ayat di kampung saya tinggal imam lah. Tapi bacalah yang agak panjang lah ya, daripada solat lain. Okay? Baca agak panjang. Okay? Rasulullah ni contohnya subuh Jumaat. Rasulullah baca apa? Tadi kita sebut surah Sajdah, rakaat pertama. Rakaat kedua surah Al-Insan. Tapi selalu ke setiap subuh Jumaat ke? Tak. Sebab dalam hadis yang sahih juga Rasulullah baca surah Jumaat dan surah Al-Munafiqun. Jadi maknanya tak selalu lah. Ya, tak selalu. Tengah tempat, dan tempat saya dia buat selalu tiap Jumaat. Sampai ada sekali Tok Imam lupa, dia baca Ad-Duha, makmum tegur, ulang lagi. Itu sudah mewajibkan benda yang tidak wajib. Itu yang masalah lah. Kita mewajibkan. Biasanya dimulai dari awal surah dan dibaca hingga akhir. Biasanya. Boleh tak kita read a portion from a chapter? Tapi biasanya Rasulullah baca awal sampai akhir. Tapi kalau baca Al-Baqarah awal sampai akhir, kacau lah. Kadang-kadang ini juga boleh. Sebab kadang-kadang di sini ada orang buat. Pernah ketika saya semayang di musalla, ada orang buat dan tiga orang dia keliru. Kadang-kadang digabungkan 2 atau lebih surah dalam satu rakaat. Juga pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Okay. Dan yang terakhir, imam perlu mengambil kira keadaan makmum dalam menetapkan surah yang hendak dibaca. Apa maksudnya? Satu ketika Muaz menjadi imam. Dia baca panjang. Sahabat yang ikut ni dia dah kerja. Lalu dia potong imam. Selepas dia potong imam tu, Muaz sebut kata dia munafik. Bila dia Muaz bagi dia munafik, dia pun tak jadi pergi kerja. Dia pergi jumpa Rasulullah. Dia beritahu Muaz, sebut panggil dia munafik. Lalu Rasulullah panggil Muaz jumpa. Rasulullah sebut, kamu ni bagi orang lain yang beragama. Maknanya kita kena ikut keadaan makmum kita. Saya hari tu bila balik Malaysia, di stesen kereta api, apa nama? Dekat Kuala Lumpur, KL Central. Sembahyang solat maghrib, imam baca panjang. Kami hampir miss kereta api. Ya. Jadi maknanya imam-imam ni dia kena fikir tempat dia di mana. Kalau dia di tempat-tempat yang sebegini, stesen bas, lebuh raya, tak payah duduk jagung jadi imam lah. Ya. Baca pendek-pendek cukup lah. Ya. Dia tahu tempat tu, dia mengikut keadaan makmumnya. Ya. Kalau makmum ada budak menangis, Rasulullah ringkaskan solatnya sebab ada budak menangis. Ya, benda-benda ni kita kena, sebagai imam kita kena faham. Kita kena faham. Kalau kita sama-sama sahabat kita tahu kan semua tak ada apa, tak tergesa-gesa nak baca banyak macam lah. Ya. Terutama bila kita tempat kita itu mungkin jadi tempat persinggahan orang berjalan kan. Jadi kita kena faham. Dan juga mungkin kalau di pekan-pekan atau di surau-surau di taman-taman ni, orang yang pergi tu dia pakai baju kerja dah pergi subuh. Maknanya kita tahu dia nak pergi kerja. Kita jadi imam janganlah pakai baju mana kita tahu dia nak pergi kerja.